Hadirin sekalian, selama ini kita hanya mengenang jasa ibu yang melahirkan kita ke dunia. Namun kita terlupa jasa si ibu ini yang sebenarnya mengorbankan dirinya demi manusia dan tangan-tangan insani. Sebab itu hari ini, demi mengangkat alam sekitar dan membela nasib ibu ini, kami hadir pada hari ini untuk menggagaskan satu usul, iaitu demi alam sekitar, Dewan ini akan menambah kod etika kepada media massa. Baiklah, pertama, saya akan terus bergerak kepada definisi alam sekitar. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, alam sekitar didefinisikan sebagai unsur-unsur fizikal yang berada di sekeliling manusia seperti tanah, air, udara, iklim, bau, bunyi serta unsur-unsur biologi sosial yang saling bergantungan seperti tumbuhan dan juga haiwan serta faktor-faktor sosial estetika sidang dewan sekalian. Apakah pula yang dimaksudkan dengan media massa? Dalam jurnal Mass Media Effect on Changes dengan izin Tuan Yang Dipertua yang ditulis oleh Sohana Abdul Hamid mendefinisikan media sosial sebagai hasil produk teknologi moden sebagai saluran dalam komunikasi massa. Ada 3 jenis media massa pada hari ini, iaitu pertama, media cetak seperti surat khabar dan majalah. Kedua, media elektronik seperti radio dan juga televisyen. Serta yang ketiga, media cyber seperti media sosial dan juga website dengan izin Tuan Yang Dipertua. Apakah pula fungsi media dalam mengangkat nilai alam sekitar pada hari ini? Iaitu dalam jurnal komunikasi Media and the Environmental in Global dengan izin Tuan Yang Dipertua menyatakan fungsi media pada hari ini adalah untuk menyebarkan kefahaman serta kesedaran berkaitan dengan isu alam sekitar sidang dewan sekalian. Bagaimana untuk kita mengukur keadaan, kefahaman serta kesedaran masyarakat tentang isu berkaitan alam sekitar? Kita akan melihat kepada respon ataupun tindakan masyarakat terhadap isu yang telah disebarkan melalui media massa hari ini sidang dewan sekalian. Baik, kita lihat pula apakah status quo liputan berkaitan isu alam sekitar dalam media massa hari ini. Kita lihat bagaimana liputan berkaitan dengan isu alam sekitar adalah kurang disebabkan kita hanya fokus kepada isu-isu yang berskala besar kerana sifat media massa pada hari ini yang mementingkan keuntungan atau profit base dengan izin Tuan Yang Dipertua. Contohnya, kita hanya fokus kepada isu-isu seperti sukan dan politik yang berskala besar dan mendatangkan keuntungan kepada media massa hari ini sidang dewan sekalian. Maka, apakah pula yang dimaksudkan dengan kod etika? Kod etika merupakan satu kontrak sosial yang mengandungi prinsip-prinsip yang telah pun dipersetujui oleh dan akan dipatuhi oleh pertama, media massa itu sendiri, dan yang kedua, wartawan-wartawan yang menjalankan liputan atau membuat laporan tentang sesuatu isu berkaitan alam sekitar. Contoh kod etika media massa sedia ada di Malaysia, kita ada kod etika kewartawanan serta kod perilaku profesional kewartawanan atau NUJM sidang dewan sekalian. Dan perlu untuk kita tahu, sifat kod etika media massa pada hari ini ialah sebagai satu garis panduan untuk diikuti oleh wartawan dan juga syarikat media massa. Ia juga hadir sekali dengan undang-undang, iaitu tindakan ataupun akta untuk dijatuhkan hukuman sekiranya berlaku sesuatu isu yang melanggar kod etika sedia ada sidang dewan sekalian. Contohnya, kita ada Akta Komunikasi dan Multimedia yang akan menghukum mereka yang melanggar kod etika media massa sedia ada sidang dewan sekalian. Baik, kita lihat pula apakah keadaan menambah di meja kerajaan pada hari ini. Secara literalnya, menambah ini menjadikan keadaan lebih banyak sidang dewan sekalian. Saya bawakan satu analogi. Contohnya, saya memasak satu masakan sidang dewan sekalian dan saya rasa masakan saya ini kurang masin. Maka, untuk saya menambah rasa masin dan mencukupkan rasa tersebut sidang dewan sekalian, saya akan menambah garam yang akan dapat menambah rasa masin tersebut sidang dewan sekalian. Maka, keadaan kurang masin ini kami analogikan sebagai penyampaian berita yang tidak spesifik dan tidak menyeluruh dalam media massa hari ini. Yang kedua, penapisan berita yang berdasarkan pengaruh politik serta penyebaran kesedaran yang tidak berterusan sidang dewan sekalian kerana tidak ada satu slot khas untuk alam sekitar sidang dewan sekalian. Maka, kod etika apakah yang akan kami tambah? Pertama, tentang spesifikasi berita. Yang kedua, menghalang sebarang campur tangan politik. Dan yang ketiga, peruntukan slot khas alam sekitar sidang dewan sekalian, iaitu kod etika khas untuk alam sekitar yang merangkumi ketiga-tiga perkara
ini sidang dewan sekalian belum pun ada dalam kod etika media massa sedia ada. Maka sidang dewan sekalian, secara rangkumannya pada hari ini, apabila bercerita tentang demi alam sekitar sidang dewan sekalian, kita melihat bagaimana peranan media massa pada hari ini dalam isu yang berkaitan dengan alam sekitar untuk menambah kod etika kepada media massa, iaitu kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana penambahan kod etika pada hari ini dapat memastikan kita mencapai matlamat untuk memberi kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat mengenai alam sekitar melalui media massa itu sendiri, dan akan saya tunjukkan dalam perhujahan. Sebelum saya bergerak kepada hujah, sila. Nombor 4, respon dan tidak balas dalam media sosial sahaja tidak akan mengubah alam sekitar. Sidang dewan sekalian, respon terhadap isu yang disebarkan oleh alam sekitar akan mengubah nasib alam sekitar kita, sidang dewan sekalian. Contoh, kalau saya tidak tahu tentang penggunaan plastik yang menyebabkan masalah alam sekitar yang tidak pun disebarkan di media, saya akan tetap menggunakan plastik sehingga hari ini, sidang dewan sekalian. Itu yang mereka perlu faham. Baik, hujah pertama tentang penyampaian berita yang spesifik dan menyeluruh. Pertama, apakah sebenarnya isu media massa berkaitan dengan penyebaran isu alam sekitar hari ini apabila media tidak pun menjalankan atau menyebarkan berita yang spesifik, sidang dewan sekalian? Contohnya, isu air hitam di Sungai Pinji Ipoh Perak, sidang dewan sekalian, tidak pun ada liputan yang fokus tentang punca pencemaran yang berlaku dan tidak ada tindakan dilaksanakan oleh pihak berkuasa disebabkan tiadanya liputan yang berfokus ini, sidang dewan sekalian. Isu kedua tentang e-waste ataupun bangkai kereta terpakai di Kuala Lumpur yang terbiar sehingga hari ini. Sebab adakah anda dengar di berita tentang e-waste yang terbiar? Tidak, sidang dewan sekalian. Maksudnya berita yang disebarkan hari ini tidak pun spesifik dan menyeluruh. Sebab itu ingin kita tambah kod etika media massa. Kita mengambil model relatif seperti Liability Code on Transparency Issue on Nature di Belgium, yang kesannya masyarakat di Belgium pada hari ini dapat mengamalkan gaya hidup lestari disebabkan oleh berita yang disebarkan di Belgium itu lengkap dan juga menyeluruh, sidang dewan sekalian. Maka, rangkuman yang saya telah tunjukkan kepada anda bagaimana jika kita tambah kod etika kepada media massa, kita akan dapat memberi kesedaran dan kefahaman seterusnya menjaga alam sekitar, sidang dewan sekalian. Salam untuk terus mencadang. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula YB Nur Azmina selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, sahabat dan pihak pembangkang kerajaan, warga Dewan yang sudi melapangkan masa. Masih di bawah usul yang sama demi alam sekitar, Dewan ini akan menambahkan kod etika kepada media massa. Warga Dewan yang bersidang tanpa membuang masa, terus kita bergerak ke kes pihak kerajaan. Warga Dewan sekalian, pada hari ini pihak kerajaan akan menambah kod media massa, kod etika kepada media massa. Mereka katakan yang pertama, mereka tidak jelaskan kepada kita mengapa, apa faktor mendesak dan rasionalnya mereka untuk menambahkan kod etika kepada media massa, warga Dewan sekalian. Dan mereka bentangkan kepada kita bagaimana kod etika yang sedia ada dikawal oleh undang-undang dan sebagainya. Namun mereka lupa satu perkara, iaitu media sosial, warga Dewan sekalian. Media sosial tidak dapat untuk dikawal dengan tidak ada mekanisme yang tetap dan yang tidak ada mekanisme yang tetap untuk kita mengawal media sosial secara menyeluruh, warga Dewan sekalian. Jadi pada hari ini pihak kerajaan dan mereka juga katakan kod etika yang mereka akan tambah adalah mereka akan menspesifikkan berita-berita yang disampaikan, warga Dewan sekalian. Mereka juga akan menghalang unsur-unsur politik dan juga mereka akan memberikan
peluang kepada media masa ini untuk membentangkan perkara yang benar. Warga dewan sekalian, saya kira pada hari ini mereka perkara-perkara yang mereka tambahkan ini hanya berfokuskan kepada media cetak dan juga media masa, media elektronik sahaja semata-mata, warga dewan sekalian. Walhal isu yang paling berat saya kira yang berlaku ketika ini, kita perlu untuk ambil kira media sosial, warga dewan sekalian. Mengapa media sosial? Kerana media sosial merupakan satu tempat yang terbuka dan penyebaran maklumat boleh berlaku secara meluas. Jadi pelbagai promosi yang mempromosikan perkara-perkara negatif yang mendapat mencemarkan alam sekitar, warga dewan sekalian. Jadi saya berikan contoh isu yang paling berat yang ada di media sosial pada hari ini, iaitu isu penjualan secara besar-besaran monyet kecil warga dewan sekalian, yang mana jika anda menggunakan enjin carian di Google, anda akan mendapatkan beribu-ribu laman web dan juga media sosial yang mempromosi dan menjual monyet kecil ini, warga dewan sekalian. Saya tengok, kita lihat bagaimana seriusnya isu monyet kecil ini. Monyet kecil ini adalah satu monyet yang sangat merupakan satu spesies yang terpelihara, yang mana untuk penjualan monyet kecil ini penjual ini hanya menjual monyet yang semasa mereka bayi sahaja, warga dewan sekalian. Dan untuk kita mendapatkan bayi tersebut, kita perlu untuk membunuh seluruh keluarga monyet tersebut, warga dewan sekalian. Bayangkan berapa banyak spesies dan berapa banyak monyet yang telah kita bunuh disebabkan oleh perkara ini. Untuk perkara ini, warga dewan sekalian, jadi pihak kerajaan sendiri pada hari ini menambahkan perkara yang saya kira kita sudah sedia maklum, warga dewan sekalian, melibatkan penambahan sekatan dalam politik, dalam eksploitasi politik dalam media masa, warga dewan sekalian. Pada hari ini saya kira selepas kita bertukar kerajaan, kita telah menjalankan satu proses dan mana mekanisme yang melibatkan media masa ini lebih terbuka dalam menyampaikan maklumat, warga dewan sekalian. Saya kira isu ini tidak lagi boleh kita bangkitkan dalam Dewan Perdebatan. Sebelum saya teruskan, ia dipersilakan yang mana? Dalam keadaan wujud isu seperti penjualan monyet kecil secara besar-besaran dan sebagainya ini, adakah media memainkan peranan untuk menyampaikan kesedaran kepada masyarakat? Ya, betul, warga dewan sekalian. Memang kami tak pernah nafikan peranan media masa dalam menyebarkan dan mempengaruhi masyarakat, warga dewan sekalian. Namun kita perlu lihat yang mana lagi serius, sama ada kita hendak menghalang ataupun kita untuk menambah kesedaran, warga dewan sekalian. Untuk berbicara mengenai untuk menambah kesedaran, saya kira perkara ini telah dilakukan pada sejak dahulu lagi dalam TV. Ada banyak iklan-iklan dan kempen-kempen yang telah dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya untuk menambahkan kesedaran mengenai masyarakat mengenai alam sekitar, warga dewan sekalian. Namun yang kita kurang adalah perkara-perkara yang mempromosikan unsur-unsur yang negatif dalam alam sekitar, warga dewan sekalian. Contohnya media sosial, warga dewan sekalian, dan juga dalam media sosial juga mempromosikan pelbagai perkara yang dapat memberikan kesan negatif kepada alam sekitar, warga dewan sekalian. Jika ada lihat pada hari ini, haiwan-haiwan eksotik dan haiwan-haiwan eksotik terutamanya menjadi trend pada hari ini. Masyarakat kita menjadikan haiwan-haiwan eksotik ini sebagai haiwan peliharaan, warga dewan sekalian. Haiwan-haiwan eksotik seperti ular dan sebagainya ini dijadikan haiwan peliharaan hasil daripada pengaruh di media sosial, warga dewan sekalian, di mana pengaruh selebriti media di Instagram mempromosikan perkara tersebut, warga dewan sekalian. Jadi hasilnya masyarakat kita lebih terdedah kepada perkara-perkara yang memudaratkan alam sekitar daripada. Jadi pada hari ini selaku pihak kerajaan yang baik, mereka perlu untuk katakan kepada kita yang mana lagi penting, sama ada untuk kita sedarkan ataupun untuk kita menghalang perkara-perkara yang telah pun yang menjadi isu pada hari ini, warga dewan sekalian. Sekiranya
alternatif lain. Jika sampaikan kesedaran tak boleh, kita perlu untuk menghalang. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan dalam persidangan sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Siti Nur Syafiqah, Timbalan Perdana Menteri bagi Kerajaan untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, ketika kecil, saya sering diperdengarkan dengan kisah Ibu Bumi, di mana Ibu Bumi ini dan sekian lama, sepanjang umurnya menjejah 5 bilion tahunnya tidak pernah bersuara. Tetapi hari ini, Ibu Bumi sudah mula bersuara kerana menanggung siksa bagaimana diteroka oleh kerakusan manusia. Sebab itu, di perwakilan kerajaan kami masih lagi percaya, Tuan Yang di-Pertua Dewan, demi alam sekitar Tuan Yang di-Pertua, Dewan ini akan menambah kod etika kepada media masa Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, saya suka untuk menjawab terus pertikaian di perwakilan pembangkang. Pertama, kata mereka hari ini, apa keadaan mendesak sehingga di perwakilan kerajaan kita ingin menambah kod etika Tuan Yang di-Pertua. Kami tunjukkan kepada anda bagaimana dalam keadaan sedia ada Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita ada beberapa masalah kerana tidak ada kod etika yang diletakkan kepada 3 masalah utama. Pertama adalah berkenaan dengan berita yang disampaikan tidak spesifik. Kedua, penglibatan dan campur tangan parti politik. Serta ketiga, di mana media kita hari ini tidak memainkan peranan sebagai media pembelajaran berterusan Tuan Yang di-Pertua Dewan apabila tidak memperuntukkan slot khas dan sebagainya. Sebab itu, perkara ini akhirnya memberikan kesan kepada alam sekitar apabila keadaan kefahaman dan juga kesedaran yang sepatutnya disebarkan oleh media ini tidak dimainkan dengan baik Tuan Yang di-Pertua. Itu keadaan terdesaknya kita perlu menambah kod etika ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini kata mereka masalah timbul di media sosial Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu kami katakan kepada anda dalam pembentangan definisi kod etika yang ditambah ini, fokusnya adalah kepada wartawan dan juga syarikat penerbitan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Makna kata, dalam skop media sosial, apa yang kita lihat adalah seperti Astro Awani yang disebarkan melalui media sosial dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua Dewan yang perlu untuk mematuhi kod etika ini. Bukan kepada semua orang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam definisi kami telah bentangkan. Ketiga, Tuan Yang di-Pertua Dewan, pertikaian mereka yang paling utama, adakah pada hari ini lebih baik kita menghalang ataupun mengawal keadaan? Anda perlu faham, peranan media tidak boleh Tuan Yang di-Pertua untuk kita menghalang dan sebagainya. Sebab itu kami gariskan, peranannya adalah dengan memberikan kefahaman dan juga kesedaran. Dan bagaimana untuk kita pastikan media ini memainkan peranan dengan menambah ketiga-tiga kod etika yang digariskan di perwakilan kerajaan hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan masalah terbesar di perwakilan pembangkang, sebenarnya mereka tidak pernah ada kes untuk bertembung dengan perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Mereka hanya pada hari ini, akhirnya sebenarnya kalau anda dengar baik-baik, mereka bersetuju dengan perwakilan kerajaan hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, di mana kesedaran ini telah lama kita lakukan tetapi kurang promosi dan sebagainya. Sebab itu kod etika ini perlu ditambah Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, bagaimana kes di perwakilan anda sehingga anda boleh katakan demi alam sekitar kita tidak perlu untuk menambah kod etika Tuan Yang di-Pertua. Sepatutnya Tuan Yang di-Pertua Dewan tunjuklah kerana keadaan kod etika sedia ada sudah sedia baik ataupun sebagainya Tuan Yang di-Pertua untuk melawan kes dengan perwakilan kerajaan hari ini. Kegagalan mereka memberikan satu kes yang baik dan juga hujah yang baik dalam Dewan Perdebatan menyebabkan hari ini mereka tidak pernah bersemuka dengan kerajaan dan tidak pernah mencapai dan juga mengangkat matlamat yang kami gariskan Tuan Yang di-Pertua Dewan, di mana untuk memastikan pada hari ini penambahan kod etika ini akhirnya dapat memastikan media mencapai matlamatnya dalam mengangkat isu-isu alam sekitar dengan cara memberi kefahaman dan juga kesedaran Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum saya sambung kepada hujah di perwakilan kerajaan, satu, Yang Berhormat, apakah jaminan anda apabila anda menambahkan kod etika ini, media massa akan ikut dan juga apa
jaminan anda perkara ini akan berhasil? Yang berhormat, hari ini kami telah bentangkan seawal Perdana Menteri bagaimana kod etika ini diikat dengan perundangan Tuan Yang di-Pertua. Apabila anda tidak mengikuti peraturan dan juga melanggar undang-undang SKMM dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua Dewan, anda boleh untuk dikenakan tindakan undang-undang dan sebagainya. Baiklah, hujah kedua, saya akan teruskan bagaimana penambahan kod etika berkenaan dengan pelibatan pengaruh parti politik di Malaysia dapat untuk menyebarkan kefahaman dan juga kesedaran yang sepatutnya dijalankan oleh media Tuan Yang di-Pertua Dewan. Masalah yang kita hadapi menurut pengarah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM warga dewan sekalian, kod etika komunikasi di Malaysia kita ada beberapa klausa, iaitu antaranya adalah klausa yang diletakkan di bawah Kod Wartawan Malaysia Perkara ke-8 di mana laporan berita tidak boleh pilih kasih, tetapi malangnya hanya terhenti di situ sahaja Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, di perwakilan kerajaan kita ingin menambah kod etika yang lebih spesifik supaya tidak boleh ada sebarang bentuk campur tangan politik Tuan Yang di-Pertua Dewan kerana isu yang berlaku hari ini. Tahukah anda berkenaan dengan isu pencemaran kimia Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Tuan Yang di-Pertua? Pada awalnya laporan telah pun disorokkan dan laporan penuh tidak disebarkan di media Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan hari ini masyarakat sebenarnya perlu tahu berkenaan dengan pencemaran Sungai Kim Kim ini supaya masyarakat ada respon terhadap perkara yang berlaku Tuan Yang di-Pertua. Pun begitu, kenapa laporan ini disorokkan apabila disiasat Tuan Yang di-Pertua Dewan? Tahukah anda, menurut Isnariah Munirah daripada Majlis Timbalan Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menyatakan hari ini bahawa warga dewan sekalian, isu Sungai Kim Kim ini melibatkan pihak politik, iaitu bekas Menteri Besar Johor merupakan salah seorang pemegang saham terbesar syarikat yang melakukan pencemaran tersebut Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bila kita tambah kod etika ini Tuan Yang di-Pertua, contohnya di Singapura mereka ada etika komunikasi alam sekitar yang melarang campur tangan politik Tuan Yang di-Pertua, dan akhirnya Tuan Yang di-Pertua kita lihat Singapura boleh untuk mengenakan tindakan walaupun kepada Menteri Tuan Yang di-Pertua Dewan. Akhirnya syarikat-syarikat ini membaik pulih keadaan alam sekitar yang sedia ada. Hujah ketiga berkenaan dengan pendidikan berterusan, bagaimana media boleh memainkan peranannya dengan baik selepas kita menambah kod etika, iaitu slot khas untuk alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan, di mana contoh di luar negara yang telah dijalankan, di mana mereka ada slot untuk alam sekitar seperti Down to Earth dengan izin Tuan Yang di-Pertua yang dilakukan di India Tuan Yang di-Pertua Dewan, dan akhirnya memberi kesan Tuan Yang di-Pertua bagaimana program ini akhirnya dapat untuk menyumbang kepada ke arah bentuk kesukarelawanan dalam masyarakat India Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kita lihat bagaimana program-program ini daripada media dapat untuk membentuk kesedaran dan juga kefahaman kepada masyarakat yang akhirnya membawa masyarakat kita untuk menyayangi alam sekitar kita Tuan Yang di-Pertua Dewan. Rangkumannya, saya tunjukkan kepada anda, penambahan kod etika ini dapat untuk memberi kesedaran dan juga kefahaman mencapai matlamat di perwakilan kerajaan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Siti Nursyafika. Isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Yusnira, Timbalan Ketua Pembangkang bagi pihak pembangkang untuk mengemukakan kebidasan dan hujah-hujahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan di-Pertua Perwakilan Pembangkang Kerajaan, seterusnya warga dewan sekalian. Hari ini demi alam sekitar, dewan ini akan menambah kod etika kepada media masa. Kami katakan tidak perlu menambah lagi kod etika kepada media masa pada hari ini. Masih berpaksikan kepada konsep yang dibawakan oleh pihak pembangkang pada hari ini, kami percaya bahawa penambahan kod etika tidak menjamin kepada kelestarian dan kelangsungan alam sekitar kita pada hari ini. Kita terus kepada penganalisaan kes di pihak kerajaan pada hari ini. Pada hari ini, mereka katakan bahawa kod etika mampu untuk menjamin alam sekitar kita pada hari ini. Tetapi, pada hari ini, saya katakan bahawa kod etika yang sedia ada pun tidak mampu untuk mengawal keadaan alam sekitar pada hari ini. Kenapa mereka perlu menambahkan kod etika yang ada pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua? Kita bergerak kepada bidasan hujah di pihak perwakilan kerajaan.
mereka katakan tadi untuk menambah kod etika ini atas dasar tidak mahu ada campur tangan politik. Namun begitu, apa jaminannya di pihak kerajaan pada hari ini dengan menambah kod etika tidak akan berlaku lagi campur tangan politik dalam isu alam sekitar, terutamanya di negara kita Malaysia pada hari ini. Dan mereka juga katakan bahawa dengan menambah kod etika ini mereka akan adakan slot khas untuk pendidikan kesedaran. Namun begitu, apakah bukti, apakah jaminan yang mereka berikan kepada kita bahawa dengan adanya pendidikan kesedaran secara slot khas ini mampu untuk menjamin kepada isu alam sekitar pada hari ini? Sedangkan mereka sendiri juga katakan bahawa perkara ini sudah berlangsung sebegitu lama. Tetapi kenapa pada hari ini masih lagi mereka membangkitkan isu yang sama, Tuan Yang di-Pertua? Bergerak kepada hujah di pihak, sebelum bergerak kepada hujah pihak pembangkang pada hari ini, silakan satu silakan. Yang berhormat, anda kata hari ini keadaan sedia ada tak mampu, kenapa kita nak tambah? Sebab keadaan sedia ada tak mampu, berlaku masalah, sebab itulah kita perlu tambah. Tuan Yang di-Pertua, hari ini mereka katakan kita perlu menambah kod etika kerana kod etika sudah tidak mampu. Jadi, bagaimana dengan adanya undang-undang sedia ada di Malaysia daripada Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan juga perlu seiring dengan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Tuan Yang di-Pertua. Hari ini mereka menyentuh soal penambahan kod etika perlu seiring dengan undang-undang Tuan Yang di-Pertua. Tapi hari ini mereka sedikit pun tidak menyentuh tentang isu tentang undang-undang Akta Komunikasi, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang mereka maksudkan tadi. Jadi hari ini di pihak perwakilan pembangkang, kami hadir dengan satu mekanisme bagaimana untuk menggantikan kepada kod etika tadi, sebaliknya menggantikan dengan pemerkasaan undang-undang sedia ada di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan MCMC, iaitu Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, bergerak seiring dengan Akta Kualiti Alam Sekitar yang sedia ada pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Hal ini untuk apa? Untuk mengawal sedia bagi industri komunikasi dan multimedia di Malaysia, juga untuk memenuhi keperluan penguasaan industri penumpan komunikasi dan multimedia yang semakin berkembang pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, hari ini kita lihat bagaimana Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini mampu untuk mengetengahkan prinsip asas ketelusan dan kejelasan dan menggalakkan persaingan dan mengawal sedia kendiri, fleksibiliti dan cenderung ke arah prinsip yang umum. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini kita sedia maklum bahawa akta ini sendiri telah mengawal dan meningkatkan kesedaran dan memastikan berita yang disampaikan secara telus. Jadi bagaimana dengan menambah kod etika mampu untuk menjamin kepada ketelusan isu atau berita yang disampaikan, Tuan Yang di-Pertua? Sebab apa saya katakan pada hari ini memperkasakan undang-undang sedia ada? Sebab pada hari ini walaupun telah ada undang-undang, sekiranya tidak diperkasakan dengan betul, masih ada ia tidak mampu untuk mengawal perbincangan media masa yang berlaku pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Sebab apa saya katakan begitu? Penyiaran isu pada hari ini berat sebelah, di mana ia tidak menyampaikan berita secara begitu menyeluruh. Buktinya apa? Seperti yang mereka katakan tadi, peristiwa di Sungai Kinkin tidak mendapat peliputan secara menyeluruh dan disorotkan faktanya, kata mereka. Namun begitu, bagi pihak pembangkang pada hari ini, fakta tersebut wajar boleh diatasi dengan adanya akta pemerkasaan undang-undang dengan akta sedia ada tanpa perlu menambah kod etika, Tuan Yang di-Pertua. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Sebab kod etika yang mereka ingin tambah itu sama sahaja dengan akta yang sedia ada di Malaysia pada hari ini. Sebab itu saya katakan bahawa akta komunikasi dan juga akta alam sekitar itu perlu bergerak seiring tanpa perlu lagi menambah kod etika, sedangkan kita sudah ada mekanisme undang-undang untuk mengawal perkara ini daripada berlaku. Secara rangkumannya, hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini kami di pihak perwakilan pembangkang dengan tegasnya mengatakan tidak perlu lagi kita menambah kod etika, sedangkan pemerkasaan undang-undang sudah cukup dan mampu untuk menangani isu alam sekitar, dan mereka mengatakan bahawa kod etika yang mereka sampaikan itu sebenarnya sama sahaja dengan Akta Kualiti Alam Sekitar dan juga Akta
Suruhanjaya Komunikasi pada hari ini. Jadi tidak ada perbezaannya dengan kita memperkasakan undang-undang dan menambah kod etika. Jadi saya kira pada hari ini hujah perwakilan kerajaan tidak begitu rasional dan mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat Yusmira. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih berkembang lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Pertahanan Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, demi kita mengangkat maruah dan hak kepada alam sekitar pada hari ini yang tidak diberikan keadilan yang sama seperti manusia, di meja perwakilan kerajaan kami hadir dengan satu usul. Demi alam sekitar, Dewan ini akan menambah kod etika kepada media massa. Bagaimana kes di meja perwakilan kerajaan bergerak pada hari ini? Kami melihat wujudnya masalah dalam kod etika sedia ada pada hari ini kerana tidak memperuntukkan 3 ciri yang telah kami gariskan di dalam Dewan Perlibatan. Sebab itulah hadir di meja perwakilan kerajaan pada hari ini untuk kita mengangkat matlamat media untuk alam sekitar pada hari ini, iaitu memberi kesedaran dan kefahaman kepada rakyat mengenai alam sekitar. Kita perlu untuk menambah kod etika kepada media massa ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujah pertama, kami ceritakan tentang penyampaian berita yang spesifik dan menyeluruh. Hujah kedua, tentang tidak melibatkan pengaruh politik. Dan hujah ketiga, tentang pendidikan berterusan kepada masyarakat, Tuan Yang di-Pertua Dewan, berkenaan dengan peranan media dan menjawab kepada matlamat demi alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan meja pembangkang tidak pernah menafikan dan membidas ketiga-tiga ciri yang telah kami bawakan di dalam Dewan Perlibatan pada hari ini. Hatta kedua-dua penghujahan mereka tidak pernah memberi sumbangan ke arah demi alam sekitar kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini masalah dalam kes mereka yang tidak menjawab tuntutan usul perdebatan. Pertama, pertikaian saya kepada meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Kata mereka, kita tidak boleh hanya setakat mempromosi sahaja kesedaran. Kita juga perlu ke arah untuk menghalang masalah daripada berlaku, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan kita ingin menjaga alam sekitar kita, kita perlu bersetuju. Banyak entiti yang terlibat dalam untuk menangani isu alam sekitar. JAS ada peranan yang tersendiri, media massa juga ada peranan yang tersendiri, pengguna juga ada peranan yang tersendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, roh debat kita pada hari ini ingin membincangkan soal peranan media untuk kita menjaga alam sekitar kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan, untuk memberikan kefahaman di akhirnya. Namun, adakah matlamat ini ditunjukkan dan disumbangkan oleh mereka di dalam Dewan Perlibatan pada hari ini? Tidak pernah sama sekali, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Malah Timbalan Ketua Pembangkang Bangun menyatakan kepada kita, kalau kod etika sedia ada sudah bermasalah, kenapa kita nak tambah lagi kod etika? Yang berhormat, seolah-olah anda ini bersetuju dengan kes kami. Disebabkan ianya bermasalah lah, kami cadangkan untuk kita hadir menambah ketiga-tiga ciri ini bagi kita memberikan kesedaran demi alam sekitar kita, Tuan Yang di-Pertua. Ini masalah yang tidak pernah dipahami oleh meja mereka. Kedua, hari ini mereka juga menyatakan media kita sudah bersifat terbuka, sudah tidak ada eksploitasi politik dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Memang betul, kita sudah menghapuskan akta anti berita tidak benar dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua. Pun begitu, dalam keadaan kita menghapuskan akta anti berita palsu pada hari ini, kita hanya memperuntukkan kod etika kepada media massa untuk tidak memilih bulu sewaktu menyampaikan berita, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kita tidak pernah ada klausa khas ataupun kod etika kepada media massa pada hari ini untuk tidak melibatkan pengaruh pemerintah ataupun parti politik sewaktu kita menyiarkan berita, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara ini yang tidak ingin kita adakan di dalam media massa kita pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itulah dalam keadaan ini kita perlu menambah kod etika kepada media massa pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sepatutnya kes di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, mereka perlu menafikan terlebih dahulu. Sekiranya kita tambah kod etika kepada media massa, ia masih lagi tidak menjawab kepada peranan media massa, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, fasa penafian ini tidak pernah ditunjukkan oleh mereka, dan juga mereka tidak pernah menunjukkan apakah masalah yang akan berlaku sekiranya kita menambah kod etika kepada media massa ini. Tidak pernah mereka tunjukkan kegagalan daripada penambahan yang kami cadangkan di meja perwakilan kerajaan. Makna kata, kes di meja
meja perwakilan kerajaan pada hari ini masih lagi berdiri tegak, tuan-tuan dan puan sekalian. Makna kata, di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, kes mereka hanyalah menjadi ibarat laksamana mudik beredap, bergalah sahaja perahunya tidak, laksana bunga dedak, merah sahaja baunya tidak, tuan yang di-Pertua Dewan. Sebab apa? Kes mereka tidak pernah bertembung dengan landasan perdebatan yang telah kami tetapkan di dalam Dewan Perdebatan tanpa sebarang izin celahan di meja mereka. Saya teruskan dengan bidasan hujah pertama, tuan yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah pertama ini, mereka menceritakan tentang kita sepatutnya menghalang, bukannya untuk mempromosi, tuan yang di-Pertua Dewan, berkaitan dengan penjualan monyet kecil secara besar-besaran pada hari ini, tuan yang di-Pertua Dewan. Saya tanyakan kepada anda, dalam keadaan isu yang sudah merebak dan isu yang sudah membesar pada hari ini berkaitan dengan penjualan monyet secara besar-besaran, malah anda juga menunjukkan ada penjualan monyet secara atas talian lagi. Kalau kita Google, boleh jumpa secara terus, tuan yang di-Pertua Dewan. Namun dalam senario ini, apa fungsi media untuk menyebarkan pendidikan berterusan kepada rakyat? Apa berita yang telah disampaikan melalui media massa secara spesifik dan menyeluruh kepada rakyat-rakyat kita pada hari ini untuk kita mendapatkan kesedaran serta kefahaman tentang perkara ini, tuan yang di-Pertua Dewan? Malah dalam hujah ini, anda sendiri tidak pernah menafikan keperluan untuk kita menambah kod etika ini, tuan yang di-Pertua Dewan. Sebabkan masalah-masalah seperti inilah hadir kami di meja perwakilan kerajaan untuk kita menambah kod etika kepada media massa ini. Sepatutnya dalam hujah ini, tuan yang di-Pertua Dewan, mereka perlu tunjukkan disebabkan ada masalah, namun kod etika sedia ada sudah berfungsi untuk menjawab masalah ini, tuan yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, fasa ini tidak pernah ditunjukkan oleh mereka di dalam Dewan Perdebatan. Masih lagi sunyi sepi di meja perwakilan pembangkang. Saya teruskan dengan hujah kedua mereka di meja perwakilan pembangkang, iaitu pemerkasaan undang-undang, tuan yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah ini, mereka seolah-olah memburuk-burukkan Jabatan Alam Sekitar, tuan yang di-Pertua. Kerana apa? Mereka katakan kandungan undang-undang sudah pun cukup baik, namun pemerkasaannya tidak baik, tuan yang di-Pertua Dewan. Ini satu penghinaan buat Jabatan Alam Sekitar. Saya hadir untuk membela nasib mereka, tuan yang di-Pertua Dewan, di mana pada hari ini Jabatan Alam Sekitar telah pun menjalankan fungsi mereka untuk memperkasakan undang-undang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ini, tuan yang di-Pertua Dewan. Contohnya, di Sungai Kim Kim, bagaimana pada hari ini Jabatan Alam Sekitar di bawah Jabatan Pasukan Unit Bahan Berbahaya Hazmat yang berjaya untuk menyiasat serta mengendali kes ini sehingga ke akar umbi, tuan yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, apa peranan media untuk melaporkan berita secara spesifik dan menyeluruh dalam keadaan ini, tuan yang di-Pertua? Saya katakan media yang tidak memainkan peranan, tuan yang di-Pertua. Sebab itu, dalam keadaan Jabatan Alam Sekitar sudah cukup baik, memperkasakan undang-undang dengan cukup berintegriti, tuan yang di-Pertua Dewan. Namun pada hari ini, peranan media untuk menyampaikan kefahaman dan matlamat pada hari ini tidak pernah dijalankan dengan baik, tuan yang di-Pertua. Sebab itulah, rangkuman perdebatan pada hari ini, kita sedar bahawa kita hanyalah meminjam alam ini daripada cucu dan cicit kita pada masa akan datang. Dan sekiranya alam sekitar ini kita gadai, inilah satu-satunya hutang yang paling berat untuk kita langsai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, dalam keadaan kita ingin menjaga alam sekitar pada hari ini, kefahaman serta kesedaran yang berterusan perlu diberikan oleh masyarakat. Dan siapa yang perlu memainkan peranan ini? Media massa lah, tuan yang di-Pertua Dewan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Amirul Ashraf. Perdebatan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang Pertama tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua Dewan, rakan-rakan barisan pembangkang dan kerajaan. Seterusnya, warga Dewan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan sekalian. Usul masih tetap sama. Demi alam sekitar, Dewan ini akan menambah kod etika kepada media massa. Okey, sebelum saya bergerak kepada fasa pembidasan hujah di pihak kerajaan pada hari ini, ingin saya membidas terlebih dahulu konsep yang dibawakan di pihak kerajaan. Konsep mereka pada hari ini ibarat kambing menanduk gunung, gunungnya tak rebah, tanduknya yang patah. Ini kerana mereka menunjukkan kepada kita perlu merujuk kepada media massa, media cetak, media elektronik, media cyber dan sosial. Tapi hari ini yang berhormat sekalian, mereka hanya menyentuh tentang media massa dan elektronik. Lalu di mana media sosial yang mereka letakkan sebagai konsep utama mereka kepada media massa pada hari ini? Yang kedua, mereka mengatakan fungsinya adalah untuk menyebarkan kefahaman, menyebarkan kesedaran, melihat respon terhadap isu yang disebarkan dan mendapat respon yang positif kepada masyarakat. Lalu kiranya respon yang diterima negatif, macam mana yang berhormat?
respon. Seterusnya, mereka juga menyatakan bahawa dengan kita menyebarkan kefahaman ini, kami katakan bahawa kita telah menyebarkan kefahaman ini berpuluh-puluh tahun dahulu lalu. Apa yang berhasil sekarang? Tidak ada yang berhormat. Maka hari ini kami tampilkan pihak pembangkang memberikan kepada anda kita lebih baik. Lebih baik mencegah daripada merawat berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh ketua pembangkang kami. Dan tampil yang kedua menyatakan kepada anda kita perlu perkasakan undang-undang yang sekarang. Kerana apa? Kerana hari ini kod etika yang ada tidak pun mampu menegak isu alam sekitar. Apalagi kita perlu tambah. Adakah anda mampu memberi jaminan dengan kita menambahkan kod etika kepada media masa ini, maka alam sekitar kita akan tercapai. Sangat mudah kes mereka pada hari ini. Mereka sangat mengambil mudah terhadap perkara ini. Hari ini yang berhormat sekalian. Lalu bangkitnya yang pertama mengatakan kita perlu menambah maafkan saya. Mereka kita perlu menambah spesifikasi berita, di mana mereka mengatakan media masa pada masa kini tidak menjalankan berita dengan telus. Mereka tidak menyertakan sisipan khas kepada berita-berita terkini. Namun saya kira hari ini yang berhormat Dewan yang pertama tidak pernah menyentuh surat khabar. Kerana apa? Kerana dia mengatakan bahawa dalam akhbar pada hari ini tidak ada sisipan khas untuk alam sekitar. Namun hari ini kita dapat melihat bahawa banyaknya majalah-majalah yang telah pun memfokuskan kepada alam sekitar, sekaligus menolak hujah mereka yang pertama. Dan yang kedua, mereka bangkitnya yang kedua. Saya suka tema baju yang kedua hari ini, bertemakan kelawar, sangat alam sekitar. Namun beliau gagal untuk menunjukkan kepada kita fungsi media massa yang menambah baikkan kepada alam sekitar. Hanya sekadar para sumpah yang cantik sahaja, tapi isinya kosong. Di sini saya berikan kepada anda. Mereka mengatakan campur tangan politik. Tidakkah mereka lupa pada hari ini bahawa kod etika yang sedia ada perlu menyampaikan berita yang benar. Namun mereka katakan bahawa dengan adanya campur tangan politik ini, maka media masa kita hilang arah tuju. Ini sangat fakta yang salah. Kenapa mereka pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Lalu mereka juga mengatakan apa? Hari ini mereka mengatakan kita tidak memainkan peranan dan tak ada slot khas dalam akhbar-akhbar. Seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak pernah menyentuh berita kalau begitu. Kerana apa? Kerana mereka tidak pernah menampak slot khas dalam akhbar kita pada hari ini. Sungguh memalukan yang berhormat. Kerana inilah kepincangan yang berlaku dalam hujah-hujah yang diberikan di pihak kerajaan pada hari ini. Kerana mereka hanya bermain mudah dengan memberikan fakta-fakta yang tidak benar, dan mereka juga bermain mudah dengan memberikan frasa-frasa yang tidak benar. Oleh itu, kami di pihak kerajaan pada hari ini lebih murni dengan memberikan anda satu mekanisme baru, iaitu kita dengan menghalang, kerana kami berpegang kepada frasa mencegah lebih baik daripada merawat. Dengan kami memberikan kepada anda undang-undang itu perlu kita perkasakan. Kami tidak fitnah jabatan dalam sekitar. Mereka tidak memperkasakan undang-undang ini dengan lebih baik. Tapi apa yang kami katakan adalah memperkasakan. Memperkasakan ini merujuk kepada apa? Kita perlu menambah baik undang-undang sedia ada. Sekiranya kod etika yang telah ada pun tidak mampu dipenuhi oleh media massa, apatah lagi kita ingin menambahkan cadangan baru. Ini sama sekali tidak betul yang berhormat dan warga Dewan sekalian. Oleh itu tampilnya kami di pihak kerajaan pada hari ini memberikan anda kod undang-undang itulah yang perlu kita perkasakan berbanding menambah peranan media kod etika kepada media massa, menjawab segala usul dan hujah di pihak kerajaan pada hari ini, dan membina sekalipun pihak kerajaan pada hari ini. Lalu apa yang kami lakukan kepada anda pada hari ini? Kami berikan anda mekanisme kawalan. Dengan kita memberikan kawal, kita memberikan kita menghalang daripada berlakunya media massa ini. Kita berikan tindakan yang lebih baik daripada pihak pembangkang pada hari ini yang berhormat Dewan sekalian. Seterusnya, maafkan saya. Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana hari ini kita melihat bahawa walaupun kod etika ini ditambah kepada media massa, masih tidak mampu mereka berikan jaminan kepada kita pada hari ini. Sekiranya kita menambah kod etika kepada media massa, maka isu alam sekitar ini akan terjamin. Tidak pernah mereka jawab di perwakilan kerajaan pada hari ini. Maka hari ini kita lihat bahawa kerajaan pada hari ini hanya bermain mudah dengan isu alam sekitar. Mereka hanya berkata ibu bumi, ibu bumi, ibu bumi, tapi tidak pun berpegang kepada apa yang mereka katakan pada hari ini yang berhormat warga Dewan sekalian. Maka kami di pihak kerajaan pada hari maafkan saya, bukan kerajaan. Kami di pihak pembangkang pada hari ini lebih kukuh dan lebih murni berbanding pihak kerajaan. Kerana apa? Kerana kami telah menghadirkan kepada anda pengawalan undang-undang ataupun pemerkasaan undang-undang itu adalah jalan penyelesaian kepada isu alam sekitar demi menjamin masyarakat di dalam alam sekitar yang lebih baik pada hari ini. Mohon bersilakan satu curahan. Datuk, ayat mana
Yang berhormat warga dewan sekalian, sangat lucu soalan daripada yang berhormat ini. Dia kata, di manakah kita sekiranya ada isu alam kita bersukaria? Memang tidak ada. Tidak ada pun kita nak bersukaria sekiranya alam itu dicemar. Maka dengan itu hadirin kami di pihak pembangkang pada hari ini memberikan mekanisme penguatkuasaan undang-undang agar kita tidak bersukaria terhadap pencemaran isu alam ini. Mohon agar pihak kerajaan terus memikirkan soalan-soalan yang lebih positif ataupun lebih membina supaya saya boleh berfikir dengan efektif. Seterusnya, kami di pihak kerajaan hari ini, pihak pembangkang, maafkan saya, pihak pembangkang pada hari ini telah menunjukkan kepada anda secara rangkumannya bagaimana proses penguatkuasaan undang ini berlaku dan kenapa kita perlu cegah berbanding kita menambah kod etika kepada media massa. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Muharram. Baiklah, sekarang kita akan mulakan pusingan debat terbuka. Dipersilakan wakil dari pihak kerajaan 90 saat dimulakan dari sekarang. Kata yang ketiga di meja pembangkang hari ini, di manakah media sosial yang kami sebut dalam definisi di berita awal sebagai sekalian? Tahukah anda sebenarnya berita awal ini pada hari ini telah pun menyebarkan berita melalui salah satu platform media sosial, iaitu di Twitter, Facebook dan sebagainya sebagai sekalian. Saya kira mereka sebenarnya ibarat kata di bawah tempurung, tak tahu pun perkembangan media masa hari ini. Baik, terus kepada fakta baharu di meja kerajaan. Delhi FM, iaitu satu syarikat media masa di India, telah pun menyiarkan satu program mingguan yang wajib berkaitan dengan alam sekitar bertajuk Kinare-Kinare dan Audi Sabaru Sidang Dewan sekalian yang bekerjasama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan India Sidang Dewan sekalian. Hasilnya, dalam satu program yang dilaksanakan, iaitu Safety Earth, Plant a Tree and Go Green Sidang Dewan sekalian yang berlaku di New Delhi pada Ogos 2019 mendapati 87.3% penduduk New Delhi telah menyertai program tersebut disebabkan oleh respon mereka terhadap program yang dilaksanakan oleh Delhi FM Sidang Dewan sekalian dan satu kajian respon yang dilaksanakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan India sendiri mendapati bahawa mereka memasuki program tersebut disebabkan oleh kesedaran mereka setelah mereka mendengar siaran radio oleh Delhi FM berkaitan dengan program yang bertemakan alam sekitar iaitu Kinare-Kinare dan juga Audi di Sabaru Sidang Dewan sekalian. Sebab itu hari ini di meja kerajaan kami inginkan satu slot khas untuk pendidikan berterusan dalam peringkat jamaah. Yang berhormat mengatakan bahawa hari ini di India telah pun berlakunya kerjasama antara media dengan alam sekitar. Kami telah tunjukkan kepada anda sebentar tadi di mana Jabatan Alam Sekitar bergabung dengan ATA yang sedia ada. Beliau juga mengatakan bahawa respon yang positif diterima oleh masyarakat New Delhi. Tahukah anda bahawa New Delhi merupakan negara yang paling tinggi pencemaran udara? Nah, maka dengan itu, fakta ini tidak pun kita boleh jadikan sebagai rujukan kita pada hari ini memandangkan New Delhi merupakan salah satu tempat puncaknya pencemaran udara yang paling tinggi di dunia. Oleh itu, mereka hanya memberikan fakta-fakta yang bersifat dasar dan tidak pun menyelami secara menyeluruh. Oleh demikian, kami di pihak pembangkang hari ini memberikan kepada anda satu keadaan di mana kita perlu mencegah berbanding kita merawat. Itu sahaja yang perlu saya fokuskan dalam arena perdebatan kita pada hari ini yang berhormat. Namun mereka gagal faham. Mereka hanya memberikan kita fakta, namun tidak ada dasar dalam fakta mereka tersebut. Dengan itu, mereka hanya bercakap kosong dan berdasarkan fakta semata-mata. Langsung tidak ada menunjukkan kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya kita menjalankan apa yang mereka perkatakan tersebut. Maka dengan itu, saya kira bahawa pihak kerajaan pada hari ini memang amat bermain mudah terhadap isu alam sekitar pada dewan perdebatan kita pada hari ini yang berhormat sekalian. Dengan itu, saya kira bahawa sebenarnya itu mereka ini sangat bermain mudah dengan isu perdebatan kita. Saya tunggu, tidak ada fakta baru pun yang dikemukakan dalam debat terbuka sebentar tadi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Berkenaan dengan bidasan beliau terhadap New Delhi pada hari ini, kata beliau di New Delhi ini paling tinggi pencemaran udara berlaku Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, inisiatif daripada kerajaan pada hari ini menggunakan media untuk menyebarkan kesedaran secara terus kepada rakyat supaya rakyat ini memberi respon kepada isu ini hadirin dan hadirat sekalian. Fakta baru debat terbuka di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Tahukah anda, negara India pada hari ini yang merupakan antara negara yang terkenal dengan pencemaran air berikutan dengan masalah pengurusan sisa buangan di negara mereka pada hari ini. Apa inisiatif yang diambil oleh kerajaan India telah menambah kod etika kepada media massa pada hari ini untuk memperuntukkan satu slot khas berkaitan dengan alam sekitar dan promosi kempen ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Contohnya, media di India melalui saluran televisyen telah memulakan kempen Jal Bachao Abhiyan Tuan Yang di-Pertua Dewan yang berkenaan dengan
pemulihan air, untuk memulihkan air yang telah tercemar daripada bahan sisa buangan pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hasilnya, masyarakat di negara India pada hari ini menjadikan amalan menyimpan 15% penggunaan air harian mereka untuk pemulihan air di negara mereka pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Menunjukkan pada hari ini bagaimana kerajaan menggunakan media-media untuk menyampaikan maklumat serta kesedaran kepada rakyat pada hari ini. Respon daripada rakyat menerima baik perkara ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Apa yang mereka lakukan adalah untuk menjaga alam sekitar kita pada hari ini. Sebab itu dalam keadaan kita ingin menambah kod etika kepada media massa menjadi medium penyampaian berterusan, ia mencapai matlamat. Tuan Yang-Pertua, hari ini pihak perwakilan kerajaan mereka mengatakan bahawa dengan menambah kod etika, ini India sendiri telah menyebarkan kesedaran kepada masyarakat di sana. Tetapi pada hari ini saya katakan bahawa kita memerlukan, dengan adanya pencemaran udara yang berlaku seperti mereka katakan, kita perlukan mekanisme pemekasan undang-undang. Sekadar menambah kod etika hadirin dan hadirat sekalian, tambah dan tambah. Adakah wartawan yang melakukan pencemaran Tuan Yang di-Pertua pada hari ini? Sebab itu saya katakan kita perlu adakan pemerkasaan undang-undang. Jadi dengan adanya pemerkasaan undang-undang yang tegas, walaupun di India sekalipun, maka si pelaku akan mencegah si pelaku daripada melakukan pencemaran. Bukannya wartawan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi di manakah letaknya peranan undang-undang sendiri dalam isu mencegah dan isu mengembalikan alam sekitar pada hari ini Tuan Yang di-Pertua? Mereka tu katakan pada hari ini mereka adakan slot khas untuk tunjang pendidikan, untuk tunjang kesedaran. Namun bagaimana perkara ini mampu berlangsung dalam keadaan yang tidak terkawal, khususnya dalam media-media sosial pada hari ini? Kerana kita tidak ada mekanisme kawalan yang baik terhadap media sosial. Tetapi sekiranya hal itu berlaku di internet dan sebagainya, kita ada akta yang akan mengawal keadaan ini daripada Baiklah, berlaku. respon terus kepada fakta baru di perwakilan pembangkang hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kekeliruan mereka adalah hari ini kalau kita gunakan kod etika dan sebagainya tetap tidak dapat untuk mencegah masalah yang berlaku. Memanglah sebab kod etika ini adalah kepada media, supaya media menyebarkan berita dengan lengkap dan sebagainya, bukan untuk menyelesaikan isu alam sekitar, tetapi untuk memainkan peranan, memberi kesedaran dan juga kefahaman Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu fakta baru mereka tidak boleh dipakai dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Fakta baru di perwakilan kerajaan hari ini, bagaimana aplikasi kod etika berkenaan dengan campur tangan politik di Singapura Tuan Yang di-Pertua di bawah Etika Komunikasi Alam Sekitar EEC Tuan Yang di-Pertua Dewan, di mana kod etika Singapura yang melarang campur tangan politik berkenaan. Contohnya, pada tahun 2015, satu syarikat Singapura iaitu Asahi Chemical and Soldier Industry dengan izin Tuan Yang di-Pertua, di bawah anak syarikat ini mendapati bahawa saham terbesarnya adalah Menteri Penyelaras untuk Prasarana Singapura sendiri, iaitu Kau Boon Wan Tuan Yang di-Pertua. Melalui kod etika ini, akhirnya menteri ini telah dikenakan tindakan apabila membuang sisa buangan kimia berbahaya ke dalam sistem pemparitan. Akhirnya apabila media sebarkan Tuan Yang di-Pertua, apa respon masyarakat hari ini? Masyarakat memboikot produk-produk syarikat ini, sehingga syarikat ini, warga dewan sekalian, mengambil langkah untuk memulihkan kembali keadaan alam sekitar itu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Makna kata inilah keadaan kesedaran dan juga kefahaman apabila respon masyarakat seperti itu. Respon kepada pihak pembangkang, mereka katakan apabila kita adakan kod etika baru, mereka berikan model relatif mereka adalah Singapura yang telah pun menambahkan kod etika dan meningkat campur tangan politik dalam media sosial, media warga dewan sekalian. Warga dewan yang mengatakan kami tidak nafikan perkara ini, namun pada hari ini kod etika sedia ada pun telah pun menyeluruh warga dewan sekalian, menghalang perkara-perkara ini daripada berlaku. Jadi apa jaminan mereka bila mereka menambahkan perkara ini, campur tangan politik ini tidak akan berlaku, warga dewan sekalian? Sebab itulah kami katakan perkasakan apa yang sedia ada, warga dewan sekalian. Pada hari ini fakta baru di meja pihak pembangkang, kami katakan pada hari ini media massa sendiri iaitu televisyen telah pun menyiarkan dan mempromosikan pelancongan-pelancongan yang melibatkan alam sekitar. Contohnya promosi melawat Thailand, warga dewan sekalian, yang mana iklan ini menunjukkan bagaimana masyarakat boleh menunggang gajah dan sebagainya, warga dewan sekalian, yang mana gajah merupakan satu spesies yang terpelihara
warga dewan sekalian, apabila kita mempromosikan perkara ini, maka masyarakat kita akan terpengaruh untuk menyertai perkara tersebut. Walhal kita perlu untuk mengambil bahagian dalam perkara yang menyelamatkan alam sekitar. Rumusan debat terbuka pada hari ini, perwakilan pembangkang sebenarnya tidak ada fakta baru pun sepanjang debat terbuka mereka Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kerana apa pada hari ini, mereka asyik bercerita tentang perkara yang sama, iaitu kita memperkasakan undang-undang, sedangkan di meja perwakilan kerajaan kami telah jawab bagaimana undang-undang ini diperkasakan dengan cukup baik oleh Jabatan Alam Sekitar pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan fakta-fakta yang diberikan oleh meja perwakilan kerajaan daripada sumber autoritatif pada hari ini, benar atau tidak anda dengar mereka jawab? Tidak pernah dibidas pun oleh mereka Tuan Yang di-Pertua Dewan. Berkaitan dengan pelancongan di negara Thailand pada hari ini, ini bukanlah isu alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Benar atau tidak anda dengar media melaporkan soal kepupusan gajah Afrika yang berlaku saban tahun semakin meningkat Tuan Yang di-Pertua. Perkara ini tidak pun dilapor. Berkaitan dengan pelancongan, tidak pernah menjawab kepada isu alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya tambah lagi fakta baru debat terbuka pada hari ini. Tahukah anda, di negara Australia, Ethical Code on Publishing and Updating Journal 1998 dengan izin Tuan Yang di-Pertua telah pun diperkenalkan oleh kerajaan mereka yang memperuntukkan kepada media supaya menjadi medium utama dalam penyampaian berita mengenai alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan, di mana penyampaian berita ini mestilah tidak mempunyai kepentingan politik serta mestilah bersifat spesifik dan menyeluruh Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, bila mana wujudnya isu penebangan pokok secara besar-besaran di bahagian Melbourne pada hari ini untuk pembinaan empangan sungai, Akhbar melakukan respon daripada rakyat pada hari ini membantah perkara ini secara besar-besaran Tuan Yang di-Pertua Dewan kerana tidak mahu ada isu alam sekitar. Warga dewan sekalian, hari ini pihak kerajaan hanya membincangkan ataupun menyatakan entiti-entiti yang dilakukan oleh media massa dalam mereka menangani isu alam sekitar. Kami lebih murni pihak kerajaan pembangkang kerana kami memberikan kepada anda satu mekanisme yang lebih baik dengan memperkasakan undang-undang. Kita lebih mampu untuk lebih mampu untuk menjaga alam sekitar pada hari ini. Mereka katakan kami tidak berikan mereka fakta, maka saya akan berikan kepada anda fakta di mana Indonesia telah pun mengeluarkan akta baru di mana tidak boleh berlakunya penebangan hutan secara berluasa bagi mengelakkan berlakunya jerebu rentas sempadan. Inilah kita melihat bahawa perkasaan undang-undang telah pun mampu menjaga alam sekitar kita pada masa ini yang berhormat sekalian. Oleh itu kami lihat pada hari ini pihak kerajaan hanya memainkan isu-isu berkaitan media massa, namun mereka tidak lihat secara menyeluruh terhadap konsep yang mereka bawakan sendiri. Kerana apa? Kerana mereka hanya bermain terhadap media-media seperti media cetak dan media elektronik. Namun mereka lupa bahawa media sosial lebih lagi memberi pengaruh kepada kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saya yakin dan percaya semua yang berhormat pada hari ini memiliki media massa, media sosial sendiri. Saya yakin dan percaya mereka juga membeli Facebook dan Instagram. Maka mereka sendiri boleh lihat pada ketika itu bagaimana syarikat-syarikat pelancongan seperti yang dikatakan oleh yang pertama tadi boleh menjejaskan isu alam sekitar. Kerana apa? Pada hari ini gajah-gajah yang telah dijadikan sebagai ekor pelancongan ini telah pun tersakiti. Sekiranya yang berhormat pernah membaca akhbar di mana seekor gajah kurus telah pun, maafkan saya tidak sempat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil pihak pembangkang kampung untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Sedang hadirin sekalian, bertemu lagi kita dalam sesi pergulungan yang tenang tanpa istilah. Terus kita bergerak kepada kes di meja pihak kerajaan. Bagi dewan sekalian, masalah utama di meja pihak kerajaan adalah apabila mereka gagal, iaitu yang pertama cadangan yang mereka cadangkan, mekanisme yang mereka cadangkan untuk kita tambahkan kod etika pada media massa ini telah pun sedia ada kita aplikasikan di Malaysia. Warga dewan sekalian, yang pertama mereka cadangkan ada slot khas yang kita peruntukkan di media massa untuk menayangkan perihal alam sekitar. Warga dewan sekalian, yang pertama kita lihat media cetak. Saya kira pihak pembangkang pada hari, pihak kerajaan pada hari ini tidak pernah membaca surat khabar. Di dalam surat khabar telah ada slot khas yang menceritakan isu-isu alam sekitar. Warga dewan sekalian, di televisyen juga ada rancangan dokumentari yang menekankan kepentingan kita menjalankan alam sekitar, kita menyelamatkan alam sekitar. Warga dewan sekalian, yang kedua campur tangan politik. Walaupun saya sedikit takut untuk berujar seperti mengenai perkataan
sedia ada, kita telah pun katakan bahawa media ini perlulah untuk menyebarkan perkara yang benar warga dewan sekalian dan tidak memilih bulu dalam menyampaikan berita. Dan saya kira pada hari ini kita perlu untuk kod etika yang sedia ada ini kita tidak perlu untuk menambah perkara ini warga dewan sekalian, kerana yang kita perlu memperkasakan apa yang sedia ada. Dan yang kedua, apabila mereka tidak menyentuh apa yang mereka akan tambah kod etikanya dalam media sosial warga dewan sekalian, walhal media sosial merupakan satu mekanisme, satu medium yang mendatangkan pelbagai masalah, maka hadir pihak pembangkang lebih menjawab usul perdebatan. Kami katakan mereka perlu untuk mengadakan kod etika untuk mencegah perkara-perkara yang boleh memberi kesan negatif kepada alam sekitar warga dewan sekalian. Mereka perlu untuk mengadakan mekanisme baru untuk mengawal untuk mengawal perkara-perkara ini di dalam media sosial warga dewan sekalian, yang mana kita boleh dalam hujah kami katakan yang mana kita boleh mencegah perkara-perkara yang mempromosikan perkara yang memburukkan alam sekitar. Contohnya mempromosikan media sosial yang mempromosikan haiwan-haiwan eksotik dan produk-produk berasaskan haiwan-haiwan eksotik warga dewan sekalian. Dan hujah kedua kami katakan kepada anda bahawa kita tidak perlu untuk menambahkan kod etika warga dewan sekalian. Kenapa? Kod etika yang sedia ada pun kita tidak mampu untuk tanggung beban ini. Manakala kita tambah warga dewan sekalian, yang kita perlukan hanyalah kita memperkasakan apa yang sedia ada untuk kita dapatkan produk yang lebih baik. Warga dewan sekalian, warga dewan yang bersidang, kami tidak pernah menafikan peranan media dalam mendidik dan menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Namun kita lihat daripada perspektif yang lain, apa yang lagi penting untuk kita lakukan. Kita perlu untuk mencegah perkara tersebut daripada berlaku, dan juga kita perlukan perkasakan apa yang sedia ada. Jika anda sayangkan alam sekitar, ayo ikut pembangkang, mohon usul ditolak dewan. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, seterusnya kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan pembunuhan. Dipersilakan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini media dan alam sekitar ibarat simbiosis yang tidak boleh dipisahkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun apabila berita dikeluarkan dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua Dewan, keadaan hari ini saya boleh katakan ibarat menukir langit menggantang asap. Keadaannya sia-sia kerana peranan media itu tidak dimainkan dengan baik, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu di perwakilan kerajaan hari ini kita ingin menambah kod etika di dalam media ini supaya peranan untuk memberikan kefahaman dan juga kesedaran dalam isu-isu alam sekitar ini dapat untuk dimainkan dengan baik dengan penambahan 3 kod etika kami terangkan kepada anda. Pertama, kod etika untuk memastikan berita yang disebarkan perlulah bersifat spesifik supaya orang ramai tahu sebenarnya apa punca dan masalah yang berlaku kepada alam sekitar kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kedua, kita tidak mahu lagi ada campur tangan politik, Tuan Yang di-Pertua Dewan, disebabkan mereka ini adalah orang ada-ada, akhirnya alam sekitar kita yang tergadai, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu demi alam sekitar, orang sebegini juga perlu dihukum jika mereka merobek alam sekitar kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan yang ketiga, bagaimana kita perlukan satu slot khas sebagai medium untuk menyebarkan pendidikan, kempen dan sebagainya berkenaan alam sekitar kita bagi mengangkat keadaan demi alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, di perwakilan pembangkang, kegagalan mereka hari ini pertama adalah mereka cuba untuk mengubah-ubah matlamat dalam Dewan Perdebatan, Tuan Yang di-Pertua. Yang pertama, bersetuju kita akan berdebat atas landasan matlamat media masa, Tuan Yang di-Pertua, untuk memberi kefahaman dan juga kesedaran. Tetapi yang ketiga, tiba-tiba, Tuan Yang di-Pertua, matlamat akhirnya adalah kita ingin menyelesaikan isu alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Anda tidak boleh untuk menuntut media lah media untuk menyelesaikan isu alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tetapi kalau hari ini
media dapat untuk memainkan peranan dengan baik melalui kod etika ini, matlamat telah pun berjaya dicapai Tuan Yang di-Pertua Dewan. Masalah kedua mereka adalah percanggahan yang dilakukan oleh abang ketiga di seberang sana, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Masalah percanggahan ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, tiba-tiba yang ketiga di seberang sana tampil kata mereka telah memberikan satu bentuk mekanisme kawalan baharu. Pernah anda dengar, Tuan Yang di-Pertua? Tidak. Apa yang mereka bentangkan adalah keadaan undang-undang sedia ada sahaja, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tiba-tiba bagaimana mekanisme baru anda ini dapat untuk menyelesaikan masalah tidak pernah diceritakan dengan baik dalam Dewan Perdebatan. Kalau itu matlamat anda, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Masalah ketiga di perwakilan mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan, masalah terbesar, mereka tidak pernah menafikan kapasiti kod etika yang telah kami berikan dalam Dewan Perdebatan dalam menyelesaikan isu yang kami lampirkan, Tuan Yang di-Pertua. Makna kata, dalam keadaan penafian ini tidak dilakukan, Tuan Yang di-Pertua, mereka bersetuju kod etika ini boleh untuk mencapai matlamat dan bergerak seiring dengan undang-undang, iaitu cadangan yang kedua di perwakilan pembangkang, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, hujah pemerkasaan undang-undang ini tidak boleh untuk diterima Dewan, Tuan Yang di-Pertua. Sebab pertama, pernah anda dengar bahagian undang-undang mana yang bertindih dengan kod etika yang diberikan oleh perwakilan kerajaan? Tidak ada, Tuan Yang di-Pertua. Apa yang mereka katakan adalah berkenaan keterusan. Kita tidak pernah ingin menambah kod etika dari aspek keterusan, tetapi tiga aspek yang berlainan yang tidak pernah ada dalam undang-undang sedia ada pun begitu. Kita bersetuju bahawa undang-undang ini bergerak seiring, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Rangkuman di perwakilan pembangkang hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pertama, mereka tidak pernah mengangkat matlamat demi alam sekitar kerana sehingga pengakhiran hujah mereka tidak menunjukkan bagaimana keadaan sedia ada akhirnya dapat untuk mengangkat alam sekitar kita, memberi kefahaman dan juga kesedaran, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan rangkuman kedua mereka hari ini, Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak pernah bersemuka dengan perwakilan kerajaan menunjukkan keadaan apa hari ini. Keadaan mereka gagal untuk membela nasib alam sekitar kita dalam keadaan sedia ada yang mereka agungkan, Tuan Yang di-Pertua. Saya mohon usul untuk diterima Dewan. Assalamualaikum.